Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita teruskan lagi pelajaran kita dengan menjawab soalan latihan ulang kaji. Okey, untuk minggu ni kita akan jawab soalan ulang kaji bab 5 dan juga bab 6. Okey, iaitu tajuk bumi dan juga bentuk muka bumi. Okey, hari ni kita tengok dulu untuk bab 5 iaitu bumi. Awak boleh rujuk buku teks awak muka surat 44-45. Okey, kita tengok soalan nombor 1. Antara berikut yang manakah terdiri daripada sistem fizikal bumi? Okey, sistem fizikal bumi. Ingat tak lagi? Ada 4 sistem fizikal bumi. Ingat tak? Ingat ke tak lagi? Awak rujuk muka surat 44. Ini sistem fizikal bumi. Ada 4 sistem fizikal bumi, iaitu atmosfera, litosfera, hidrosfera dan biosfera. Cikgu suruh ingat dulu, ingat tak? Ali, hilang, bini. Jadi ingat sistem fizikal bumi ada 4. Ingat Ali, hilang, bini. Atmosfera, litosfera, hidrosfera dan biosfera. Okey, kita tengok di sini. Apa yang ada di pilihan jawapan kita? Okey, ada 1 litosfera, betul. 2 atmosfera, termosfera tak ada, salah. Troposfera bukan. Jadi jawapan kita A, 1 dan 2. Okey, nombor 2. Antara berikut yang manakah dikaitkan dengan komponen hidrosfera? Okey, apa makna hidrosfera? Ali, hilang, bini. Hidrosfera. Okey, awak boleh tengok dalam ni hidrosfera. Dia kata apa? Hidrosfera meliputi semua bahagian air. Air yang wujud di bumi. Bahagian tersebut merangkumi air laut, air tasik, air sungai, air bawah tanah, air paya dan juga litupan ais. Jadi kita tengok jawapan kita. Tumbuhan bukan air, kolam air, sungai air, tanah bukan air. Jadi jawapan kita 2 dan 3 C. Dapat? Okey, tengok soalan nombor 3. Soalan nombor 3. Okey. Apakah sistem fizikal bumi berdasarkan maklumat di bawah? Apakah sistem fizikal bumi berdasarkan maklumat di bawah? Dia kata kat situ kawasan yang didiami oleh semua benda hidup, iaitu manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Okey, jadi apa kawasan yang didiami oleh benda hidup ni? Okey, cek dengan buku awak. Okey, ini dia jawapan dia. Yang didiami oleh semua benda hidup. Biosfera ialah kawasan yang didiami oleh semua benda hidup, iaitu manusia, haiwan dan tumbuhan. Kawasan tersebut melibatkan bahagian kerak bumi dan atmosfera. Jadi jawapan kita ialah biosfera. Okey, B jawapan dia. Okey. Sekarang kita tengok soalan 4 dan 5 berdasarkan rajah. Ini rajah kita. Nampak? Awak tengok, cek dengan buku teks awak. Awak ada rajah menunjukkan struktur bumi. Nampak tak? Besar sangat cikgu ni. Okey. Nampak? Okey, soalan tanya, apakah bahagian struktur bumi yang bertanda P? Mana yang bertanda P? Okey, ni P. Di atas sekali, bahagian paling atas. Kita warnakan. Bila kita rujuk balik buku teks kita, bahagian paling atas apa dia? Okey, ni bahagian P ni. Yang warna purple garisan ni. Ini ialah kerak bumi. Ini ialah apa? Kerak bumi. Dia bahagian paling atas. Okey, jadi jawapan dia nombor 4, tengok balik. C jawapan dia, kerak bumi. Okey, nombor 5. Antara berikut yang manakah ciri struktur bumi Q? Q. Tengok balik soalan awak. Q ni. Selepas kerak bumi. P tadi kerak bumi. Q ni apa? Tengok balik dalam buku teks. Okey, ini ialah kerak bumi. Bahagian kedua ni kita panggil mantel. Panggil apa? Ya, mantel. Jadi jawapan kita
mantel lah untuk Q. Tapi dia tak bagi mantel, dia bagi sini ciri. Dia bagi ciri. Jadi kita kena tengok. Mengalami tekanan yang kuat, mantel. Adakah kita tengok balik dekat buku kita, mantel. Adakah mantel mengalami ciri? Tak ada. Awak tengok kat sini, mantel terletak di bahagian lapisan kerak bumi, merangkumi 2/3 jisim bumi, bersifat pepejal tetapi lapisan luarnya bersifat separa cecair. Apa maksud separa? Separuh cecair. Jadi tengok ada kat sini. Mengalami tekanan kuat, salah. Lapisan paling keras dan pejal, salah. Mengandungi 2/3 jisim bumi, betul. Lapisan luar bersifat separa cecair, betul. Okey, jawapan dia 3 dan 4. D. Okey, nombor 6. Maklumat di bawah dikaitkan dengan benua. Okey, kita ada benua terbesar di dunia. Keluasan kira-kira 55.8 juta kilometer persegi. Untuk soalan ni awak kena rujuk muka surat. Benua, muka surat berapa? Muka surat 46 dan 47. Tengok benua paling besar, terbesar di dunia. Benua apa? Ya, benua Asia. Awak boleh tengok ni dalam peta. Nampak peta? Peta ni lokasi benua. Okey, dia ada warnakan setiap benua. Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropah, Afrika, Asia dan Australia. Awak tengok ni mana? Boleh nampak secara fizikal. Awak boleh tengok dengan jelas. Mana benua paling besar? Ya, benua Asia ni yang berwarna hijau. Jadi jawapan kita A, benua Asia. Okey, nombor 7. Maklumat di bawah dikaitkan dengan laut utama. Tengok pula laut utama. Tengok bahagian laut di muka surat 47. Ni ada laut, nampak? Ni ada laut. Okey, dia kata terletak dalam lingkungan lautan Pasifik, bermula dari Selat Melaka hingga ke Selat Taiwan. Okey, jadi agak-agak yang mana? Bermula di lautan Pasifik. Awak boleh tengok keterangan kat sini. Yang paling hampir sini, terletak dalam lingkungan lautan Pasifik, merangkumi perairan bermula dari Selat Melaka hingga ke Selat Taiwan. Okey, jawapan dia Laut Cina Selatan. Jadi jawapan kita ialah D. Nampak tak? Jawapan kita D, Laut Cina Selatan. Okey, nombor 8. Berlaku apabila wujudnya daya tekanan akibat pertembungan dan himpitan antara plat. Okey, untuk soalan nombor 8, awak kena rujuk pula muka surat 48-49, iaitu tajuk kecilnya kesan pergerakan kerak bumi. Tajuk kecil dia kesan pergerakan kerak bumi 5.4. Muka surat 48 awak tengok. Untuk soalan 8. Jadi jawapan dia sini ialah, awak boleh tengok muka surat 48, 49, 50, 51. Jadi yang paling tepat dengan penyataan di sini ialah gempa bumi. Okey, gempa bumi berlaku apabila wujudnya daya tekanan. Awak boleh tengok sini muka surat 50. Okey, gempa bumi berlaku apabila wujudnya daya tekanan akibat pertembungan dan himpitan antara plat. Proses tersebut akan menghasilkan gegaran di kawasan sempadan plat dan kejadian gempa bumi di dasar laut berpotensi untuk mengakibatkan tsunami. Tsunami ni ialah gempa bumi di laut, bukan di atas ni, di laut. Jadi dia menyebabkan tsunami. Okey, nombor 9. Apakah proses yang membentuk tanah tinggi di Malaysia? Okey, apa proses dia? Masih dalam tajuk kesan pergerakan muka bumi. Awak boleh tengok awak boleh baca. Jadi pembentukan tanah tinggi, bila berlaku tanah tinggi ni? Tanah tinggi ni berlaku bila berlakunya pertembungan plat. Maksud dia plat-plat ni berlaga. Plat-plat bumi ni berlaga, bertembung berlaga, dan dia berlakunya tanah tinggi lah.
Okey, nombor 10. Raja di bawah berkaitan dengan pergerakan bumi. Yang ni boleh dirujuk muka surat 49. Awak tengok gambar raja tu ada di muka surat 49. Jadi proses gelinciran atau gas atau seseran kesan pergerakan kerak bumi akan menyebabkan terbentuknya apa? Gelinciran atau sesaran kesan pergerakan kerak bumi dia akan menyebabkan berlakunya dua lah. Satu, berlakunya gunung bongkah. Dan kedua ialah lurah gelinciran 3 dan 4. Okey, ada soalan yang kita tak bincang tak? Tak ada. Okey, itu untuk bab 5 tajuk bumi. Sekarang kita tengok pula bab 6. Bentuk muka bumi. Okey, awak boleh rujuk buku teks awak, muka surat bentuk muka bumi di muka surat 56. Bentuk muka bumi. Ni tajuk bentuk muka bumi. Nampak? Bentuk muka bumi. Bab 6. Muka surat 56. Okey, kita terus kepada soalan pertama. Nampak soalan pertama. Saya ingat sikit. Okey. Antara berikut yang manakah dikaitkan dengan ciri sebuah kawasan tanah tinggi? Tanah tinggi. Maksudnya kawasan bukit, banjaran semua tu lah. Okey, tengok ciri-ciri dia. Pertama, ketinggian dia melebihi 180 meter dari laut. Ya, betul. Dia masih tinggi lah daripada aras laut. Mempunyai suhu yang rendah. Ya, kawasan tanah tinggi suhu dia lebih rendah sebab tu kita rasa sejuk. Kalau kita pergi Cameron Highland kan ataupun naik atas Gunung Jerai kan, awak tengok banyak kabus, awak rasa lebih sejuk pada di bawah. Ketiga, terdapat di lembangan sungai, dataran dan delta. Tak boleh, tanah tinggi mana duduk kat lembangan sungai. Mempunyai suhu yang tinggi, salah. Dia tak panas, dia lebih sejuk. Jadi jawapan kita 1 dan 2 A. Soalan kedua, apakah ciri penting yang dikaitkan dengan kawasan berikut? Tengok soalan. Kawasan apa? Delta Rajang, dataran Kedah Perlis dan dataran Kelantan. Okey, kawasan ni merupakan kawasan pertanian. Ataupun lebih terkenal sebagai kawasan sawah padi lah. Dataran Kedah Perlis Kelantan ni kan. Okey, jadi kawasan kawasan tanaman sawah padi. Apa dia? A, tanah tinggi. Tak, salah. Bukan kawasan tanah tinggi. Delta dataran bukan tanah tinggi. Tanah tinggi kita sebut banjaran. Bukan dataran. Dataran ni tanah pamah. Okey, jadi tanah tinggi salah. Tanah alluvium, ya betul. Orang nak tanam sawah padi sesuai ditanam di kawasan tanah alluvium. Kawasan bersaliran buruk, tidak. Delta Rajang ni buruk apa kan? Ada sungai purata yang melebihi 1000 meter. Tak boleh dia mana duduk kawasan tinggi. Okey, jadi jawapan dia ialah B, tanah alluvium. Tanah untuk tanaman padi. Nombor 3. Okey, antara berikut yang manakah ciri bentuk muka bumi peringkat hilir sungai? Okey, ingat lagi. Untuk ni awak rujuk peta. Awak rujuk rajah lah. Rajah hilir sungai. Peringkat aliran sungai. Awak boleh tengok di tajuk saliran. Di tajuk saliran ni. Peta kawasan peringkat hulu sungai, peringkat tengah sungai, peringkat hilir sungai. Jadi awak rujuk ni dia punya rajah. Jadi macam mana nak tengok? Dia kata peringkat hilir. Hilir ni kawasan hujung. Kawasan hujung sungai. Bawah dah. Kalau sungai bermula di kawasan tanah tinggi, dari kawasan tanah tinggi bukit, dia turun sungai. Sungai air dia tak boleh panjat bukit. Sungai airnya kena mengalir turun ke bawah. Dia mengalir turun. Sampailah ke hilir sungai di sini. Nampak? Tengok buku teks awak akan nampak lah di sini ni laut. Biru-biru ni laut. Ni sungai ni. Okey, jadi apa yang ada di sungai? Lurah semakin melebar dan cetek, aliran sungai perlahan dan berliku, cerunnya landai dah tak tinggi, terbentuk tasik ladam, tertambah delta. Pemendapan sungai
berlaku. Okey, tengok apa. Jadi delta ada. Kan dia kata tadi jeram di hulu sungai. Air terjun pun di hulu sungai. Jadi Tasik Ladam. Jadi kita ada 1 dan 4B. Soalan nombor 4. Apakah Tasik semula jadi di Sarawak? Okey. Tasik Bera semula jadi juga tapi bukan di Sarawak, di Pahang. Salah lah. Tasik Kenyir, tasik buatan manusia di Terengganu. Tasik Bandi, tasik buatan manusia di Perak. Jadi di Sarawak kita ada Longan Bunut. Okey, nombor 5. Maklumat tersebut menunjukkan banjaran gunung. Okey, kita ada 2 dia bagi sini. Banjaran Tama Abu, banjaran Kapuas Hulu. Jadi banjaran di atas terletak di negeri Sarawak. Nombor 6. Merupakan kesan lekukan yang terbentuk akibat tindakan ombak terhadap tebing tinggi. Tebing tinggi, kawasan tebing tinggi ni, tanah tinggi yang tepi pantai ni. Jadi bila ombak mai dia akan lekuk, dia terhaki, terbentuk lekukan. Okey, yang lama-lama dia bentuk lubang. Dia lekukan tu akan membentuk lubang. Jadi lubang ni kita panggil sebagai gua. Panggil apa? Gua. Okey, nombor 7. Kawasan pelancongan tanah tinggi. Kawasan pelancongan tanah tinggi yang menyediakan perkhidmatan seperti foto di bawah. Ni apa ni? Ini kereta kabel. Ada di mana? Bukit Fraser? Tak ada. Kita ada di Gunung Mak Cincang, Langkawi dan juga Gunung Kinabalu. Tak ada. Kita ada di tanah tinggi Cameron. 2 dan 4. Okey, tengok jawapan kita. Tak ada 2 dan 4. Mungkin soalan ni salah. Kita tambah dekat B lah. 2 dan 4. Jawapan kita B. Okey, nombor 8. Kawasan manakah yang berkaitan... maaf cikgu yang salah. Soalan nombor 7. Bukan kita Bukit Fraser tak ada di tanah tinggi Cameron. Dia ada di Genting Highland. Jadi yang ada ialah Bukit Fraser. Okey. 1 dan 2. Betul lah A jawapan dia. Bukan B. Maaf. Tersilap dah Highland ni. Okey, nombor 7. Cikgu ulang balik. Kawasan pelancongan tanah tinggi yang menyediakan perkhidmatan seperti foto. Ni apa dia? Kereta kabel. Di Bukit Fraser ada, di Gunung Mak Cincang ada, Langkawi, Gunung Kinabalu tak ada, tanah tinggi Cameron tak ada. Dia ada di Genting Highland. Jadi 1 dan 2A jawapan nombor 7. Okey, nombor 8. Kawasan manakah yang berkaitan dengan maklumat di bawah? Baja Guano, Gua Batu Kapur. Okey, kita ada A di Gua Niah, Sarawak, dan juga Gua Murut di Sarawak juga. 1 dan 2. Nombor 9. Apakah sungai yang membentuk sempadan antara bangsa bagi Malaysia dengan Thailand? Okey, Sungai Perak bukan sempadan antara bangsa. Salah. Sungai Golok. Ya, betul, Sungai Golok. Kerian bukan. Sungai Bernam bukan. Okey, nombor 10, soalan terakhir kita untuk tajuk bentuk muka bumi. Kombinasi yang manakah benar tentang peranan sungai sebagai sempadan negeri? Kombinasi ni partner lah, kawan. Mana yang betul? Okey, Endau, Pahang, Terengganu. Salah. Kerian Makmur, Perak, Kedah. Salah. Bernam, Perak, Selangor. Ya, jawapan dia C. Okey, dah habis 20 soalan untuk 2 tajuk. Awak boleh semak, awak boleh jawab soalan modul awak. Kemudian awak boleh semak dengan video yang cikgu bagi ni. Okey, sekian, terima kasih.